Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita berkenaan dengan ideal flow. Kali ini kita akan melihat bagaimana kita menggunakan basic flow pattern yang kita belajar pada sesi yang lepas untuk menghasilkan pelbagai bentuk mudah. Dan analisa yang bagaimanakah yang boleh kita buat berdasarkan dengan bentuk-bentuk tersebut. So, secara mudahnya, kita mempunyai 4 basic flow. Pertama adalah linear, kedua adalah source, ketiga adalah sink, dan keempat adalah vortex. Okay, saya tulis V aja. So, kemudian kita akan melihat bagaimana kita menggunakan basic flow ini ialah dengan cara kita menggabungkan beberapa basic flow. Okay, jadi ideanya ialah kita cuba gabungkan linear dengan source, kemudian mungkin linear dengan sink, ataupun kemudian kita sink dengan source, source dengan sink, kemudian kita gabungkan ketiga, linear campur source campur sink, dan kemudian kita campurkan linear campur source campur sink dan campur vortex. So itu antara kita kata yang common keadaan yang pelajar kena tahu. Okey, kenapa kita bermula dengan basic flow kemudian kita perlu gabungkan? So, idea dia mudah sahaja. Contohnya kita ada satu objek di sini berbentuk 4 segi. Kemudian objek itu kita katakan berpindah pada satu tempat tetapi mempunyai bentuk yang berbeza. So, katakan dia mempunyai bentuk seperti ini. Okay, jadi kita kata agak sukar kalau kita ingin membuat analisa serta-merta. Maknanya daripada bentuk 4 segi yang kita ada kepada bentuk diamond. Okay, tetapi kita kata analisa boleh kita buat sekiranya kita menganalisa step by step. Contohnya, daripada bentuk ini, kita menganalisa keadaan ia bergerak pada paksi X sahaja. Kemudian daripada paksi ini, kita hanya menganalisa keadaan ia berubah pada paksi Y sahaja. Kemudian barulah kita kata, kita fokus kepada perubahan bentuk daripada bentuk 4 segi kepada bentuk ini. So, jadi maksudnya idea dia lebih mudah untuk kita menganalisa sekiranya kita menganalisa komponen by komponen. Okay, so jadi maknanya kita kena tahu ada pergerakan pada paksi X, ada pergerakan pada paksi Y, ada pergerakan pada bentuk objek. Oleh itu, setiap pergerakan ini kita katakan adalah komponen asas. Itu sebab kita kata kita perlu belajar tentang basic flow, kerana basic flow inilah kita kata komponen yang membentuk pelbagai bentuk yang complicated. Okay. Seterusnya kita akan melihat combination yang pertama. Okay, combination yang pertama kita akan combinekan linear flow dan juga source. Okay, secara ringkasnya ia akan menjadi satu fenomena yang dinamakan Rankine half body. So Rankine ni nama orang, half body adalah bentuk yang terjadi disebabkan gabungan antara linear dan source. So, jadi kita akan lihat apa yang dikatakan Rankine half body. So, ini adalah gabungan di antara linear dan source. So, jadi apa yang kita perlu tahu ialah linear adalah satu aliran garis lurus seperti ini dan selalunya kita akan mengambil representative ataupun default location sebagai aliran yang mengalir pada paksi X daripada kanan ke kiri. So, ini adalah default setting. So, maknanya selalunya dia akan ada kelebihan. Nanti saya cerita di peringkat bawah. Tetapi paling mudah, sekiranya tidak dinyatakan dalam soalan daripada arah manakah aliran linear, awak boleh anggap aliran linear mengalir daripada kanan ke kiri di atas paksi X. Kemudian kita kata kita melukis source. Kan kita kata kita ingin gabungkan linear dan source. Jadi linear kita dah lukis and then kita lukis source. Okay, source ni apa? Source ni maksudnya satu aliran yang akan keluar dalam bentuk jejari di sini.
So kita pilih satu point di sini. So maknanya sebelum ia terjadi, kita anggap kita ada paksi X di sini dan aliran linear adalah aliran yang mengalir daripada kanan ke kiri selari dengan paksi X. Kemudian pada koordinat yang lain ataupun pada titik X yang lain, kita dapati bahawa ada aliran source. Maksudnya aliran yang bergerak ke semua arah seperti ini. Okey, so boleh nampak So kemudian kita nak melihat bagaimana bentuk Rankine half body ini berlaku. Okey. Okey, so kita katakan ada satu molekul bergerak di sini dan satu molekul daripada source juga bergerak. So dan pada satu ketika ia akan bertemu dan berlanggar di sini. Okay, so kita kena ingat bahawa kita menggunakan idea conservation of mass. Maksudnya, jisim tidak boleh dimusnahkan. Maksudnya, selepas pelanggaran, molekul tersebut masih lagi wujud. Molekul tersebut tidak hilang. Jadi, ke mana molekul itu pergi? Saya rasa para pelajar boleh imagine sekiranya dua molekul air ini berlanggar. So, dia akan combine. Kemudian dia akan mengalir, bahagian bawah akan mengalir ke bawah, bahagian atas akan mengalir ke atas. Okay. So kenapa dia mengalir bentuk macam gini? Kerana kita faham dia tak boleh nak mengalir bentuk tegak itu. Kerana molekul yang lain di sini turut sama datang dan seolah-olah menolak bentuk ini supaya dia menjadi bentuk curve seperti ini. Okay, boleh dapat imagine Okey. Kalau perkara ini para pelajar ingin buat simulation, ingin buat experimental work, masih lagi boleh. Idea dia ialah, yang paling mudah, katakan di dalam bilik air kita ada lantai bilik air. Okey, so pelajar ambil dua pipe ataupun ada pipe, buka satu pipe, jatuhkan air ke bawah gini. Kerana ia akan mewakili aliran source. Maknanya aliran akan bergerak ke semua arah. Kemudian, ambil lagi satu pipe daripada hos getah dan alirkan pada arah ini. So, maknanya dia akan keluar macam itu di atas lantai. Selari di atas lantai. Kerana ia akan mewakili aliran linear. So kemudian kita dapati bahawa ia akan menghasilkan bentuk seperti ini. So maksudnya bentuk ini bukanlah bentuk imajinasi semata-mata, ia sebenarnya adalah bentuk yang boleh dibuktikan di dalam experimental works. Okey, so kemudian apa yang kita perlu faham ialah apabila dua molekul ini bertemu, dua molekul ini akan mengalir pada garisan ini. Dan ini akan menyebabkan aliran linear yang lain akan mengalir seperti ini. Maknanya dia kena belok sedikit kerana nak memberi ruang kepada pembentukan ataupun combination yang berlaku. So, dia akan memberi bentuk seperti ini. Kemudian, aliran yang berlaku di dalam source, kita kata ini source, dia tidak boleh keluar di sini. Kerana apa? Kita kata ada aliran lain yang mengalir. Possible dia nak melepaskan perkara tersebut. Jadi apa yang berlaku, dia akan U-turn dan memberi bentuk seperti ini. Jadi apa yang pelajar kena faham ialah walaupun aliran linear dan source bertembung, tetapi sebenarnya combination hanya berlaku untuk molekul yang berada pada permukaan ini. Untuk molekul yang lain, untuk molekul linear yang lain di sini, tidak ada pencampuran dengan molekul source. Yang ini pun tidak ada pencampuran dengan molekul source. Dan molekul yang di dalam, kita kata, juga tidak akan keluar dan bertemu ataupun bercampur dengan molekul linear. So, membawa maksud apa? Membawa maksud yang ini. Okey.
So, apabila aliran linear mengalir dari kanan ke kiri bertemu dengan aliran sumber, ia akan menjadi seperti rajah di atas dan ia dipanggil Rankine half body. Ini kerana aliran sumber seolah-olah telah menjadi satu badan tegar dan tidak mempunyai penghujung. Apa yang dimaksudkan dengan badan tegar ialah, sekiranya kita tidak mempunyai dua bendalih, kita gantikan kawasan ini dengan sekeping kayu. Maknanya satu model yang berbentuk seperti ini, kita akan dapati bahawa aliran tetap juga berbentuk seperti ini. Itu yang dikatakan ia telah menjadi satu badan tegar. Itu satu pendapat. Pendapat lain yang boleh kita gunakan ialah, kita kata oleh kerana tidak ada percampuran antara linear flow di luar dengan apa yang berlaku di dalam source ini, oleh itu kita anggap kawasan source ini seolah-olah menjadi closed section. Jadi closed section ni maksudnya seolah-olah menjadi satu solid body. Okay, so maknanya ia akan duduk di dalam bentuk dia sahaja. Okey. Perkara ini telah ditemui oleh seorang saintis bernama Rankine. Oleh itu, dia meletakkan nama beliau di dalam fenomena ini. Dan kenapa dia dikatakan half body? Kerana objek ini ataupun bentuk ini akan sentiasa membesar. Tetapi pada kawasan yang semakin jauh di sini, pembesarannya adalah semakin kecil. Maksudnya kalau awak ada satu x-axis yang panjang pun, dia tetap akan menjadi bentuk ini. So, maknanya ia tidak akan berpenghujung. Okay, itu sebab dia kata only half sahaja yang ada. Okey, diringkaskan cerita, kita kena faham bahawa sekiranya linear campur source, dia akan memberi bentuk half body Rankine seperti ini. Dan kita kata kenapa ia terbentuk? Kerana ada molekul linear dan molekul source yang bertembung dan bergerak. Maksudnya dia berlanggar di sini, kemudian dia akan bergerak di atas garisan ini. Okay. So, oleh itu kawasan combination adalah bentuk ini sahaja. So, kita perlu ingat. Bentuk di sini kita kata masih lagi linear equation. Okay. Dan bentuk yang curve ini kita kata akan menjadi linear campur source. Bentuk ini pun akan menjadi linear campur source. Begitu juga dengan garisan ini akan menjadi linear campur source. Kerana ia telah berubah daripada bentuk asal. Okey, so kemudian kita akan melihat apakah poin-poin penting yang perlu kita ketahui di dalam Rankine half body ini. Okey, pertama, saya telah menceritakan bahawa molekul daripada linear di sini akan berlanggar dengan molekul daripada source. So, apabila dia berlanggar di sini, kita boleh imagine mula dia bergerak dan dia berlanggar antara satu sama lain seperti ini. Dan seketika selepas pelanggaran berlaku, kita kata molekul mungkin terberhenti seketika, barulah ia bergerak ke kiri dan ke kanan. So, oleh kerana ia terberhenti seketika, kita namakan titik ini sebagai stagnation point. Maksudnya satu titik di mana seketika had laju menjadi sifar. Oleh itu, satu poin yang penting yang pelajar kena tahu ialah pada stagnation point, kita kena beranggapan bahawa velocity equal to 0. Okey, so boleh So, jadi kita kata pada stagnation point, had laju adalah sifar. Sebarang jenis had laju. Sama ada U, V, UR ataupun U, theta. Kemudian kita kata, sewaktu kita mengira ataupun kita derive persamaan untuk source, kita mempunyai nilai R di sini, nilai jejari. Tetapi kita kena ingat bahawa nilai jejari bukanlah sama dengan nilai jejari bulatan. Maksudnya pada semua tempat nilainya sama. Tidak. Di dalam Rankine half body, nilai jejari membawa maksud ataupun nilai R membawa maksud jarak daripada center point ataupun source flow ini
ke garisan combination, kepada combination line. Okay. So combination line tu yang mana? Combination line tu adalah garisan ini. So maknanya jarak garisan ini dipanggil R, jarak ini adalah nilai R, jarak ini juga dipanggil R, dan jarak ini juga dipanggil R. Cuma kena ingat, nilai R adalah berubah-ubah mengikut keadaan. Okey, kemudian saya perkenalkan lagi, ada satu nama dipanggil Y asymptote. Okay, so Y asymptote ni apa dia? Membawa maksud jarak pada paksi Y. Jarak pada paksi Y dari origin, Y sama dengan kosong, hingga ke Rankine half body. So maksud dia adalah jarak pada paksi Y daripada origin. So maknanya daripada sini sahaja sehinggalah kepada combination line. So ia berbeza dengan R. R bermula daripada center point source. Tetapi Y asymptote adalah nilai Y. Maksudnya sekiranya kita ingin mengira nilai Y asymptote di sini, so ia sama seperti itu. Di sini adalah ini, di sini adalah ini, di sini adalah ini. Tetapi nilai Y berbeza sekiranya kita nilai R. Sekiranya kita ingin mengira apakah nilai R pada titik ini, kita perlu bermula daripada center point pergi ke kawasan ini untuk mengira nilai R. Okey. Itu berkenaan dengan Y asymptote. Kemudian kita pergi kepada satu lagi parameter, iaitu Rankine half body width ataupun lebar. Okay. Lebar yang dimaksudkan di sini ialah berapakah jarak daripada sini ke sini. Maksudnya lebar Rankine half body. So daripada gambar rajah ini, saya rasa pelajar boleh buat assumption. So width of Rankine half body is equal to 2 times Y asymptote. So jadi sekiranya diminta untuk mengira apakah lebar Rankine body, so bolehlah kita mengira asymptote terlebih dahulu, kita darabkan 2 dan kita boleh dapat nilai tersebut. So ini adalah kita kata basic idea apabila kita membuat gabungan di antara linear dan source.